Assalamualaikum dan selamat petang kepada penilai yang saya hormati iaitu Puan Ernawita binti Atan. Nama saya Nur Suryati binti Sujono memegang nombor matrik 195982 dan nama penilai saya Prof. Dr. Normaliza Abdul Rahim. Hari ini saya akan bentangkan tajuk kajian penilaian ilmiah tahun akhir saya iaitu pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Bahasa dan Linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia. Bahagian pengenalan. Teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat di seluruh dunia dan hal ini telah menyebabkan kaedah pembelajaran yang berasaskan teknologi dan multimedia telah diaplikasikan atau digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di Malaysia. Penggunaan kaedah pembelajaran dalam pendidikan khususnya untuk mata pelajaran atau subjek Bahasa Melayu dapat dilihat semakin berkembang dari semasa ke semasa. Permasalahan kajian. Menurut Nur Syafinas Ahmad Syakir dan Nur Hafizah Adnan 2020 mendapati bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap jenis aplikasi MOOC adalah berada pada tahap yang sederhana. Menurut Nur Farahi Zulkifli, Muhammad Isa Hamzah dan Khadijah Abdul Razak 2020 mendapati bahawa kaedah pembelajaran menyebabkan para pelajar tidak fokus kepada pembelajaran kerana pelbagai masalah yang dihadapi seperti masalah rangkaian internet. Bagi objektif kajian saya, pertama, mengenal pasti demografi pelajar Bahasa dan Linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia. Kedua, untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Bahasa dan Linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia terhadap jenis aplikasi pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Ketiga, menganalisis kesan penggunaan kaedah pembelajaran Bahasa Melayu terhadap pelajar Bahasa dan Linguistik Melayu. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kajian ini memberi kepentingan kepada masyarakat kerana dapat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengenal pasti tahap pengetahuan para pelajar terhadap jenis aplikasi pembelajaran Bahasa Melayu. Kajian ini turut memberi kepentingan kepada pihak Universiti Putra Malaysia kerana dapat mengetahui dan mengenal pasti aplikasi manakah yang paling sesuai untuk digunakan dalam membantu pelajar dalam pengajian mereka. Kajian ini memberi kepentingan kepada pelajar kerana dapat membantu para pelajar untuk melihat sejauh mana mereka peka terhadap teknologi dalam pembelajaran. Bahagian seterusnya adalah batasan kajian yang akan saya terangkan dengan lebih lanjut pada bahagian metodologi kajian. Seterusnya adalah sorotan kajian iaitu kajian tentang pembelajaran. Saya hanya akan menghuraikan dua kajian sahaja. Kajian yang pertama yang bertajuk penggunaan Massive Open Online Course dalam kalangan pelajar vokasional dan kajian ini telah memfokuskan terhadap perkembangan pembelajaran menggunakan aplikasi MOOC. Dan hasil kajian mendapati bahawa penggunaan MOOC dapat meningkatkan daya literasi dan motivasi pelajar. Seterusnya, kajian tentang pembelajaran Bahasa Melayu yang bertajuk penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan penguasaan kata adjektif. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah keberkesanan aplikasi Kahoot dapat meningkatkan pemerolehan kata adjektif dalam kalangan pelajar. Hasil kajian telah mendapati bahawa pelajar sangat berminat untuk melibatkan diri mereka secara aktif dalam mempelajari kata adjektif. Metodologi kajian. Baiklah, reka bentuk kajian ini adalah berbentuk gabungan iaitu melibatkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Populasi pula saya telah menggunakan pelajar Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dan sebanyak 100 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3. Lokasi kajian pula adalah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia. Untuk instrumen, saya telah menggunakan 3 jenis instrumen iaitu soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Bagi instrumen soal selidik iaitu merangkumi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bagi instrumen kedua ialah temu bual dan saya telah menggunakan temu bual berstruktur. Dan kaedah ketiga iaitu pemerhatian. Untuk teori, saya telah menggunakan teori analisis wacana Normaliza Abdul Rahim 2019. Bagi analisis objektif pertama dan objektif kedua akan dianalisis menggunakan min, peratus dan perisian piawaian dengan menggunakan perisian SPSS. Dan objektif ketiga pula akan dianalisis melalui temu bual dan pemerhatian yang menggunakan teori analisis wacana oleh Normaliza Abdul Rahim. Ini adalah kerangka teori yang saya gunakan iaitu teori analisis wacana Normaliza Abdul Rahim 2019. Ini adalah kerangka konseptual yang saya gunakan.
Seterusnya adalah keputusan dan perbincangan. Bagi objektif 1, iaitu demografi pelajar bahasa dan linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia. Bagi demografi jantina, responden lelaki adalah sebanyak 21%, manakala bagi responden perempuan adalah sebanyak 79%. Bagi demografi umur, responden yang berumur 23 tahun adalah yang paling banyak, manakala responden yang berumur 25 tahun adalah yang paling rendah. Bagi demografi tahun pengajian, majoriti pelajar yang paling banyak mengikut tahun pengajian adalah pelajar tahun 3, manakala yang paling rendah adalah pelajar tahun 2. Bagi penggunaan komputer dan telefon, kesemua responden bersetuju bahawa mereka menggunakan teknologi ini untuk mengakses e-pembelajaran. Seterusnya adalah dapatan bagi objektif kedua, iaitu tahap pengetahuan pelajar bahasa dan linguistik Melayu terhadap jenis aplikasi e-pembelajaran bahasa Melayu. Saya telah menyaraikan 13 item dalam jadual dan hanya akan membincangkan satu data yang tertinggi dan yang terendah sahaja. Item B2 dalam jadual iaitu saya tahu aplikasi Padlet dan menggunakannya untuk mempelajari bahasa Melayu merupakan item yang mempunyai min yang tertinggi iaitu nilai min sebanyak 4.00. Seramai 40% pelajar menyatakan sangat setuju, 34% pelajar setuju, 17% pelajar hampir setuju, 4% tidak setuju dan 5% sangat tidak setuju. Tahap pengetahuan pelajar terhadap aplikasi Padlet adalah sangat tinggi dan pelajar berasa selesa untuk menggunakan aplikasi Padlet dalam pembelajaran mereka. Item B5 pada jadual di atas iaitu saya tahu aplikasi Hot Potatoes dan menggunakannya untuk mempelajari bahasa Melayu mencatatkan nilai min yang paling rendah antara kesemua item iaitu nilai min adalah 2.20. Hanya 1% pelajar sahaja yang sangat setuju, 10% setuju, hampir setuju sebanyak 26%, sangat tidak setuju sebanyak 29% dan yang tidak setuju pula adalah sebanyak 34%. Hal ini membuktikan bahawa pelajar tidak mengenali dan mengetahui aplikasi Hot Potatoes untuk tujuan pembelajaran mereka. Dan min keseluruhan bagi ke-13 item adalah sebanyak 2.90 iaitu masih lagi berada pada tahap yang sederhana dan tidak memuaskan. Dan bagi objektif ketiga iaitu kesan penggunaan kaedah e-pembelajaran bahasa Melayu terhadap pelajar bahasa dan linguistik Melayu. Elemen yang pertama, andaian pendapat. Responden telah memberikan pendapatnya yang positif tentang e-pembelajaran iaitu responden berasa selesa dengan kaedah e-pembelajaran yang digunakan untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua ialah andaian perujukan. Responden telah menyatakan tujuannya menggunakan e-pembelajaran adalah untuk mencari dan mendapatkan ilmu bahasa Melayu. Elemen ketiga adalah elemen andaian persoalan. Responden ingin mengetahui adakah kanak-kanak prasekolah yang belum mahir dengan penggunaan teknologi ini sesuai ataupun wajar untuk didedahkan dengan penggunaan kaedah e-pembelajaran di sekolah mereka. Dapat dilihat bahawa kesemua data yang dianalisis telah menggunakan teori analisis wacana dan keputusan kajian didapati menyokong kepada teori tersebut. Rumusan bagi objektif pertama, kesemua pelajar menggunakan e-pembelajaran untuk tujuan pembelajaran subjek bahasa Melayu. Objektif kedua, tahap pengetahuan pelajar bahasa dan linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia terhadap jenis aplikasi e-pembelajaran masih berada pada tahap yang sederhana. Objektif yang ketiga, data yang dianalisis mempunyai segala aspek yang dibincangkan dalam teori iaitu berkaitan andaian dan tidak semua pelajar menghadapi kemudahan untuk mengakses e-pembelajaran bahasa Melayu. Seterusnya adalah implikasi kajian. Implikasi kajian yang pertama adalah untuk masyarakat yang memerlukan e-pembelajaran dalam kehidupan seharian mereka kerana dapat membuka minda masyarakat untuk membiasakan diri mereka dengan kecanggihan teknologi dalam pembelajaran. Kedua adalah untuk Kementerian Pengajian Tinggi dari aspek pendidikan kerana dapat memberikan cadangan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi supaya dapat menambah pelbagai lagi inisiatif dan bantuan kepada pelajar seperti menyediakan pelan data internet percuma atau bantuan peralatan teknologi. Ketiga adalah untuk para pendidik dari aspek pengajaran iaitu untuk memastikan guru agar lebih banyak mengaplikasikan aplikasi e-pembelajaran dalam pengajaran. Keempat adalah untuk pelajar dari aspek pengetahuan teknologi kerana kajian ini telah meneraikan beberapa aplikasi yang boleh digunakan untuk proses pembelajaran secara dalam talian. Kelima adalah untuk individu yang berminat dalam bidang teknologi dan wacana kerana kajian ini dapat membantu individu terbabit mengenai aplikasi pembelajaran, ilmu wacana dan juga teori yang digunakan dalam kajian ini. Seterusnya adalah kebaharuan. Kajian ini dilihat mempunyai kebaharuan dalam pemilihan instrumen iaitu melibatkan penggunaan instrumen soal selidik dan temu bual. Selain itu, kajian ini juga dilihat mempunyai kebaharuan dalam pemilihan sampel kajian. Di samping itu, terdapat kebaharuan dalam kajian ini terhadap hasil analisis data bagi objektif ketiga yang mana keputusan kajian adalah berdasarkan teori analisis wacana daripada Nurmaliza Abdul Rahim 2019.
Cadangan untuk kajian akan datang yang pertama adalah kajian e-pembelajaran untuk prasekolah, kajian e-pembelajaran untuk sekolah rendah dan kajian e-pembelajaran untuk warga emas. Di penutup, kajian ini telah merumuskan hasil dapatan kajiannya dengan membincangkan mengenai tahap pengetahuan pelajar bahasa dan linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia terhadap jenis aplikasi e-pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Melayu dan mengaitkan kesan penggunaan kaedah e-pembelajaran bahasa Melayu terhadap pelajar bahasa dan linguistik Melayu yang mana tidak semua pelajar berasa mudah untuk mengakses e-pembelajaran.